Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi kita jumpa lagi dengan tajuk matriks. Ini adalah tajuk ataupun subtopik yang terakhir dalam tajuk matriks, iaitu menyelesaikan persamaan linear serentak menggunakan kaedah matriks. Okey. Kalau persamaan linear serentak sebelum ni, dia ada dua kaedah yang kita boleh gunakan untuk selesaikan. Kaedah yang pertama kita boleh gunakan kaedah penghapusan, ataupun yang kedua kita guna kaedah gantian. So hari ni cikgu akan tunjuk macam mana kita nak guna kaedah matriks untuk selesaikan persamaan linear serentak. Okey, daripada persamaan linear kita kena bentuk matriks. Kita kena tukar kepada bentuk matriks. Okay, matriks A, B, C, D darabkan matriks X, Y. Hasilnya matriks P, Q. Dengan keadaan A, B, C, D, P dan Q ialah pemalah, manakala X dan Y ialah pemboleh ubah. Okey, so macam mana kita nak selesaikan menggunakan kaedah matriks? Sebelum tu cikgu nak tunjuk macam mana boleh terjadinya formula ni, rumus ni. Okey, A, suatu matriks A, ni matriks A ni. Okey, suatu matriks A ni matriks A ni didarabkan dengan suatu matriks X yang ni. Okey, samakan dengan matriks B. Okey, suatu matriks A darabkan dengan suatu matriks X sama dengan matriks B. Jadi kita darabkan matriks songsang. Ni kita panggil matriks songsang. Matriks songsang A darabkan dengan suatu matriks A, darabkan dengan matriks X. Kalau sebelah kanan kita dah darabkan dengan matriks songsang, sebelah kiri pun kita darabkan dengan matriks songsang. Dua-dua kanan dan kiri. Sebelah kiri darabkan dengan matriks songsang, sebelah kanan pun kita darabkan dengan matriks songsang. Dan kita tahu kalau suatu matriks songsang didarabkan dengan suatu matriks, kita akan dapat matriks identity. So yang ni kekal. Suatu matriks identity kalau didarabkan dengan suatu matriks, kita akan dapat matriks tu balik. So jadi kekal lah macam matriks songsang darabkan dengan matriks B. Sebab itulah kita dapat formula ni. So yang tinggal X dengan Y ni adalah pemboleh ubah, sama dengan ni adalah matriks songsang. So ni adalah formula bagi matriks songsang. Formula matriks songsang darabkan matriks B. Nanti cikgu akan tunjuk macam mana kita nak selesaikan persamaan serentak berikut. Okey, mula-mula sekali kita kena tahu macam mana kita nak tulis dalam bentuk matriks. Okey, contoh kalau diberi 6x tolak y sama dengan 16, 7x tambah 2y sama dengan 25. So macam mana kita nak tukar persamaan ni dalam bentuk matriks? Okey, nak senang mula-mula sekali kamu bulatkan x. Bulatkan daripada x ke atas, daripada atas hingga bawah. Macam ni kamu darabkan daripada atas ke bawah. Y pun sama. Okey, so macam mana kita nak bentukkan dalam bentuk matriks? So ingat, kurungan besar, kurungan kecil sama dengan kurungan kecil. Okey, tadi kan kita kata kurungan yang pertama ni, matriks yang pertama ni mesti A, B, C, D. Kurungan yang kedua ni adalah pemboleh ubah X, Y. Kurungan yang berikutnya ni adalah matriks B. So, jadi apa kita nak isi dalam kurungan ni? Okey, kamu tengok. Cikgu gunakan warna lain supaya nampak lebih jelas. Okey, jadi yang dalam kurungan ni kita hanya ambil nombor sahaja. So, untuk kurungan yang pertama, 6. Okey, kalau sini kamu tengok negatif Y. Negatif Y sebenarnya dekat depan ni sebenarnya ada nombor 1. Tapi dia tak tulis lah. So, negatif 1. Bawah 7. Sini 2. Untuk matriks yang ni kan A. Matriks A darabkan dengan matriks X sama dengan B. So, X tu apa? X tu adalah pemboleh ubah. So, yang cikgu kurungkan dalam warna merah tu, so kita letak X dan
Y. Pemboleh ubah X, pemboleh ubah Y. Untuk B apa yang perlu kita buat? Kita hanya ambil sahaja nombor ni. 16, 25. So, itu sahaja. Okey, kalau dalam pemakahan, tukar dalam bentuk persamaan kepada bentuk matriks, kita dah dapat dah satu markah. Senang aja kan? Ingat, kalau ada simbol negatif dekat depan ni, simbol negatif ni, jadi dekat sini pun kena letak negatif. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya. Okey, bulatkan X dan Y. Okey, so jadi buat kurungan besar. Satu kurungan kecil sama dengan kurungan kecil. Okey, untuk unsur yang pertama, apa yang perlu kita ambil? Ambil secara menegak saja. Ambil secara melentang ni saja. So, pindahkan saja 2, 3, 6, 5. Untuk positif, macam ni tambah 3, tambah 5. So, untuk positif, kamu tak perlu letak tanda positif. Tak perlu letak ya. Cuma kalau dia negatif, baru kita letak simbol negatif. So, yang kedua, X dengan Y. So, sama dengan matriks 4, 20. Okey. Untuk pemboleh ubah XY ni tak semestinya X dan Y. Kalau dia letak PQ, kalau contohnya sini dia letak P, sini dia letak Q. So, pemboleh ubah dia tukarlah P dan Q. Tak semestinya X dan Y, bergantung kepada soalan. Okey, berikutnya. Dan kamu juga kena pastikan, satu lagi cikgu lupa, kamu kena pastikan sebelum kamu tukar persamaan ni kepada bentuk matriks, kamu kena pastikan susunannya betul. Betul ni maksud cikgu, kalau atas X, persamaan pertama tu atas dia X, persamaan kedua pun mesti bawah dia pun X. Kalau persamaan atas dia Y, bawah pun Y. Contoh kalau kita ada, contohnya kita ada 2X tambah 3Y sama dengan 4. Lepas tu dia buat 5Y tambah 6X sama dengan 20. Okey, kalau macam ni, kalau soalannya, contohnya soalan macam ni, kamu kena susun dulu. Yang ni kamu kena susun dulu. Pastikan X dekat depan, tambah 5Y sama dengan 20. Barulah kamu boleh bentukkan bentuk matriks. Ingat susunan mesti kena betul. Kalau sini X, bawah pun mesti X. Kalau atas dia Y, bawah dia pun mesti Y. Susunan mesti kena betul. Sebab matriks ni susunan sangat penting. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya. Macam biasa, make sure mesti sama-sama X. Yang ni mesti sama-sama Y. Okey, kurungan besar, kurungan kecil sama dengan kurungan kecil. So, apa kita nak tulis dalam kurungan yang pertama? Matriks A, apa kita nak tulis? Kita hanya ambil nombor sahaja. So, 4. Okey, negatif Y. Cikgu cakap kalau dia negatif Y, tak ada apa-apa nombor kat depan ni, maksudnya negatif 1. Ingat. Dan kalau dia negatif, mesti kena letak negatif 1. Okey, yang berikutnya negatif X. So, maksudnya ada satu ni, nombor 1 dekat depan X tu. So, negatif 1, 13. Ingat kalau positif kita tak perlu letak tanda tambah dekat depan ni. Hanya untuk negatif saja kita letak simbol dekat depan. Untuk kurungan yang pertama, yang kedua ni kita letak pemboleh ubah X, Y. Untuk yang berikutnya kita letak nombor yang diletak sebelah kanan ni kita pindahkan dalam bentuk matriks. So, negatif 11, negatif 13. Okey, tengok contoh yang berikutnya. Pun sama, kalau kita ada X, kita ada Y, so susunan dah betul. So, kita boleh tukar dalam bentuk matriks. Kurungan besar, kurungan kecil sama dengan kurungan kecil. Okey, yang pertama negatif 3X. So, kita hanya ambil nombor saja. So, negatif 3. So, 2. 2 adalah positif. So, kita hanya letak nombor 2. X. Tak ada apa-apa depan X ni. So, maksudnya dia adalah 1X. So, nilainya kat sini adalah 1. Okey. Yang ni negatif 4Y. So, ambil sekali dengan negatif tu. So, negatif 4Y. So, pemboleh ubah X dan Y. Sama dengan matriks negatif 8, 6. Okey, kita teruskan menyelesaikan persamaan serentak menggunakan kaedah matriks. Okey, kalau kita ada persamaan serentak, okey, step yang pertama yang perlu kita buat, tukar dalam bentuk matriks.
pastikan persamaan linear serentak tu tukar dalam bentuk matriks. Okey, step yang kedua, kita buat dalam menggunakan formula X, Y sama dengan 1 per A ditolak B, C, D, A, negatif B, negatif C, lepas tu suatu matriks P dengan Q. Okey, ini adalah matriks identity. Yang berikutnya, selesaikan macam biasa, cari nilai X, cari nilai Y. Okey, kita terus kepada contoh soalan. Okey, macam biasa, kita buat dulu bentuk matriks. Tukar dulu persamaan serentak ni dalam bentuk matriks. Okey, kita kurungkan X dengan Y supaya kita nak bezakan dia adalah pemboleh ubah. So, step yang pertama nak tukar dalam bentuk matriks, buat kurungan besar, kurungan kecil sama dengan kurungan kecil. Apa nak isi dalam kurungan yang pertama? So, kita hanya ambil nombor sahaja. So, kalau negatif 2X, so sini negatif 2. So, jadi kalau tambah Y. Y ni maksudnya sebenarnya dia ada nombor 1 di hadapan Y. Tu 1. 5X, so maksudnya dia ada nombor 5 sahaja kat depan X. 4Y, positif tambah 4. So, kalau tambah 4, kita hanya letak nombor 4 sahaja. Untuk kurungan yang kedua ni, kita akan letak pemboleh ubah X dan Y. Okey, dan matriks yang sebelah kanan ni kita hanya isi saja dengan nombor yang diberi sebelah kanan. So, 16 negatif 14. Okey, dah selesai step yang pertama. Step yang kedua, ni step yang pertama. Step yang kedua, untuk dapatkan nilai X dan Y, kita kena buat matriks songsang. So, ni adalah matriks songsang. Nak songsangkan matriks mana? Ni matriks ni. Negatif 2, 1, 5, 4 tu kita songsangkan. Sebelum tu kita labelkan dulu supaya kita tak tertukar mana kedudukannya. Sebab kita nak buat matriks songsang kan. Okey, so 1 per A darab D. So negatif 2 darab 4 tolak 1 darabkan dengan 5. Lepas tu tukar kedudukan 4 dengan negatif 2. A tukar dengan D. B dengan C tukar simbol. Kalau dia 1, dia jadi negatif 1. Kalau 5, dia jadi negatif 5. So, yang matriks ni kita dah selesai. Untuk yang matriks ni dah selesai. Matriks songsang kita dah selesai. Okey, seterusnya darabkan dengan 16 negatif 14. Darabkan macam biasa. Okey, so 1 per darabkan negatif 2. Darabkan dengan 4, tolak 1 darabkan dengan 5. So, kita akan dapat negatif 13. Okey, sekarang tugas kamu, darabkan dua matriks ni dulu. Darabkan dua matriks ni dah menggunakan pendarapan matriks. Dua matriks lah. So, macam mana nak darab? 4, bulat, kotak. Bulat, kotak. Sini pun bulat, sini kotak. So, 4 pasangan dia yang bulat lah. So, 4 darabkan dengan 16 tambah negatif 1 darabkan negatif 14. Lepas tu yang di bawah negatif 5 darab 16 tambah negatif 2 darab negatif 14. Okey, selesaikan. 1 per negatif 13. So, 4 darabkan 16 tambah negatif 1 darab negatif 14, kita akan dapat 78. Negatif 5 darabkan dengan 16 tambah negatif 2 darab negatif 14, kita akan dapat negatif 52. Okey, tadi antara matriks ni dengan matriks ni adalah pendarapan dua matriks. Sekarang tinggal 1 per 13 darab 78 per 52. Ni pendarapan skala. Pendarapan skala maksudnya 1 per 13 kena darabkan dengan 78. 1 per 13 darabkan dengan 52. So, 1 per negatif 13 darabkan dengan 78, kita akan dapat negatif 6.
Negatif 52, negatif 1 per negatif 3 darabkan dengan negatif 52, kita akan dapat positif 52 per 13. Okey, kamu tak boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk matriks sebab dia bukan tanya dalam matriks. Dia tanya nilai X dan nilai Y. Jadi, kamu kena bagi tahu baliklah. Yang atas ni kita dah cakap tadi X kan. So, jadi X sama dengan negatif 6. Y sama dengan 52 per 13. Tak boleh tinggal dalam bentuk kurungan matriks macam ni. Kalau dalam exam, dia hanya akan dapat 1 markah. So, markah biasanya kat mana? Okey, markah biasanya kalau soalan persamaan linear ni kita tukar dalam bentuk matriks, kita akan dapat 1 markah. Kita tak nampak Okey, kita ni biasanya 1 markah. Tukar daripada persamaan linear kepada bentuk matriks dapat 1 markah. Kamu masukkan formula ni yang betul, kamu dapat 1 lagi markah. Dan jawapan akhir mesti bentuk persamaan. Maksudnya X sama dengan apa, Y sama dengan apa. Barulah dapat 1 lagi markah, ni 1 lagi markah. Biasanya soalan ni 4 markah. Kalau kamu tinggalkan jawapan macam ni, untuk jawapan akhir kamu hanya dapat 1 markah. So maksudnya kalau sepatutnya 4 markah, kamu hanya dapat 3 sahaja markah. So jangan tinggalkan jawapan macam ni. Mesti kena tulis balik X sama dengan apa, Y sama dengan apa. Okey, kita cuba satu lagi contoh soalan. Macam biasa, step yang pertama, tukar dulu dalam bentuk matriks. Okey, so ni adalah buat kurungan untuk X, buat kurungan untuk Y. So, jadi apa yang tinggal nombornya? 3, negatif 4. Okey, X saja. So, maksudnya 1 lah. Okey, tolak Y. Tolak Y ni maksudnya 1. Kalau rasa tak nak tertinggal, dapat je macam ni. Kalau tak ada depan-depan, terus letak nombor 1. So, maksudnya untuk X ni 1. Untuk Y tu adalah negatif 1. Yang kedua, kurungan yang kedua adalah pemboleh ubah X dan Y. Kurungan yang ketiga ni adalah kita hanya ambil nombor yang di sebelah kanan tu isi saja. 12 dengan 5. Okey, dah dapat dah 1 markah. Okey, step yang kedua, cikgu cakap gantikan dalam formula. So, X, Y sama dengan seolah-olahnya yang matriks ni kita pindahkan ke sebelah sana. Matriks ni pindah, dia akan jadi matriks songsang. So, jadi kita labelkan dulu ni sebagai A, B, C, D. So, jadi kita nak songsangkan matriks ni. So, 1 per A. 3 darab negatif 1. Tolak. Negatif 4 darab dengan 1. Okey, ubah kedudukan A dengan D. Negatif 1 dengan 3. B dengan C tukar simbol. Kalau negatif 4, dia akan jadi 4. Kalau 1, dia akan jadi negatif 1. Lepas tu, darabkan dengan 12, 5. Okey, dapat markah yang kedua. Okey, seterusnya, step yang ketiga, kita selesaikan macam biasa. Jangan lupa letak X dengan Y di hadapan ya. Okey, so 1 per 3 darabkan dengan negatif 1. Tolak dengan negatif 4. Darabkan dengan 1. Kamu akan dapat 1. Okey, lepas tu negatif 1. Okey, kita darabkan. Negatif 1 darab. Ni bulat. Ni kotak. Ni bulat. Ni kotak. Ni bulat. Ni kotak. So, maksudnya negatif 1 darabkan dengan 12, tambah 4 darabkan dengan 5, negatif 1 darabkan 12, tambah 3 darabkan dengan 5. Okey, kita selesaikan. 1 bahagi 1, 1 lah. Okey, so matriks negatif 12, 1 darab negatif 12, tambah 4 darab 5, kamu akan dapat 8.
Negatif 1 darab 12 tambah 5 darab 3. So, kamu akan dapat 3. Okey, belum selesai lagi sebab 1 belum didarabkan lagi dengan 3. So, 1 darabkan dengan 3. So, sini XY sama dengan 8, 3. Okey, ingat tak boleh selesaikan, tak boleh tinggalkan macam ni. Kena bagi tahu. Oleh itu, X sama dengan 8, Y sama dengan 3. So, jawapan ni, markah dia adalah di sini saja. Bukan berhenti di sini. Tak boleh berhenti kat sini. Kalau berhenti kat situ, kamu hilang satu markah. Okey, bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks buku teks muka surat 64? Okey, macam mana kita nak selesaikan suatu masalah melibatkan matriks? Okey, step yang pertama, buku teks muka surat 64. Tulis persamaan linear dalam bentuk AX tambah BY sama dengan P, CX tambah DY sama dengan Q dengan keadaan A, B, C, D, P dan Q ialah pemalar manakala X dengan Y ialah pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni maksudnya kita nak carilah nilai X dan nilai Y ni. Okey, step yang kedua, tulis persamaan linear serentak dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Step yang ketiga, selesaikan pendarapan matriks songsang. So, macam tadi juga, dia cuma ada ayat-ayat panjang. Macam sebelum ni, macam yang sebelum ni cikgu tunjuk, dia dah bagi dah persamaan linear serentak, kita tinggal nak selesaikan. Tapi ni dia bagi suatu masalah. Daripada masalah tu, kita kena tulis dulu persamaan linear serentak. Okey, kita terus tengok contoh supaya lebih jelas. Okey, contohnya Benjamin membeli 5 pinggan nasi goreng dan 4 pinggan mi goreng dengan harga RM32. Beza harga antara 2 pinggan nasi goreng dan sepinggan mi goreng ialah 5. Okey, so dia tanya tulis persamaan linear serentak yang mewakili situasi di atas. Okey, so macam mana kita nak keluarkan ayat ni dalam bentuk persamaan linear? Okey, kalau kamu tengok ni, dia punya clue dia 5 pinggan nasi goreng dan 4 pinggan mi goreng. Harga dia RM32. Manakala beza antara 2 pinggan nasi goreng dan sepinggan mi goreng ialah RM5. So, kamu rasa apa persamaan yang kita boleh buat? So, kita boleh buat. Okey, so persamaan yang pertama, kita boleh anggap, okey, kita identify ataupun kita kenal pasti dulu X tu apa, Y tu apa. Okey, so kita anggaplah X tu adalah nasi goreng, Y tu adalah mi goreng. Okey, so apa persamaan yang kita ada? 5 pinggan nasi goreng dan 4 pinggan mi goreng. So, 5 X. X tu apa? X tu nasi goreng. Tambah 4 pinggan mi goreng. 4 Y. Y tu apa? Y tu mi goreng. Sama dengan RM32. Okey. Kan kalau kamu tengok ni kan, nasi goreng. Kamu tak boleh letak contohnya 5NS. Tambah 4 mg sama dengan RM32. Konon-kononnya N tu nasi, NG. Nasi goreng, N tu nasi, S tu goreng. G tu goreng, M tu mi, G tu goreng. Okey, dalam peperiksaan tak boleh guna 2 huruf. Ingat tak boleh guna 2 huruf. Kenapa tak boleh guna 2 huruf? Sebab kalau kamu letak N dengan G, seolah-olah dia adalah 2 pemboleh ubah. So sekarang berapa pemboleh ubah? 1, 2, 3, 4 pemboleh ubah. Sedangkan kita hanya nak 2 sahaja pemboleh ubah, iaitu X dan Y. Kalau nak buat 5N tambah
4M boleh. 32 sama dengan 32 boleh. Sebab N ni mewakili nasi, M mewakili mi. So dia ada 2 je lah pemboleh ubah. 1, 2. So jangan tulis sampai 2 huruf. Tak boleh. Ingat Okey, so tu pemboleh ubah yang tu persamaan yang pertama. Apa persamaan yang kedua? Dia kata beza antara 2 pinggan nasi goreng dan sepinggan mi goreng ialah RM5. Okey, dalam matematik kalau perkataan beza ni maksud dia tolak. So 2 pinggan nasi goreng tolak dengan 1 pinggan. So 1 tu Y je lah. 1 pinggan mi goreng sama dengan RM5. So kita ada persamaan kedua. So macam biasa teruskan macam step yang sebelum ni. Buatkan dalam bentuk matriks. Okey, so kurungkan X supaya tak nak tertukar. So jadi apa yang kita perlu isi dalam kurungan? 5, 4, 2. So negatif Y maksudnya negatif 1. Tengah ni pemboleh ubah. Matriks yang kedua adalah pemboleh ubah X dan Y. Matriks yang ketiga adalah kita isi saja nombor yang berada di sebelah kanan. Okey, so lepas tu masukkan formula matriks songsang. So ni adalah A, B, C, D. Okey, so 1 per A darab D. 5 darabkan negatif 1 tolak 4 darabkan dengan 2. Lepas tu ubah kedudukan negatif 1 dengan 5. 4 ubah simbol negatif 2 darabkan dengan 32 5. Okey, macam mana cikgu tahu formula ni? Ni adalah formula matriks songsang. Okey, kita cuba selesaikan. Okey, 1 per 5 darabkan dengan negatif 1 tolak 4 darabkan dengan 2. So, kita akan dapat negatif 13. So, negatif 1 macam biasa supaya tak nak tertukar, kita buatlah kotak dan bulat dan kotak. Okey, sebab apa? Sebab kita nak tahu pasangan nombor yang perlu didarab. So, negatif 1 darab 32 tambah negatif 4 darabkan dengan 5. Negatif 2 darabkan 32 tambah 5 darabkan dengan 5. Okey, kita cuba selesaikan negatif 13. So, negatif 1 darabkan dengan 32 tambah negatif 4 darabkan 5. So, kita akan dapat negatif 52. Negatif 2 darab 32 tambah 5 darab 5. So, kita akan dapat negatif 39. Okey, lepas tu darabkan ke dalam. 1 per negatif 13 darabkan dengan negatif 52, kita akan dapat 4. 1 per negatif 13 bahagi dengan, darabkan dengan negatif 39, kita akan dapat 3. So, kita dah dapat dah 4, 3. Sini X dan Y. Jadi, sebab ni soalan masalah, jadi kamu kena buat kesimpulan akhir. Oleh itu, tulis balik nasi goreng sama dengan, ni kita kata X tadi kan nasi goreng kan. So, RM RM4. Okey, lepas tu mi goreng sama dengan RM3. Sebab soalan minta hitung harga dalam RM bagi sepinggan nasi goreng dan sepinggan mi goreng. Okey, markah yang kat mana? Okey, markah untuk soalan penyelesaian masalah, markah biasanya bila kamu dah keluarkan persamaan linear ni, kamu akan dapat 1 markah. Tukar dalam bentuk matriks, kamu akan dapat 1 markah. Songsangkan matriks A tu, kamu akan dapat
dan darabkan dengan suatu matriks B, kamu akan dapat satu lagi markah. Jawapan akhir, kamu akan dapat lagi 2 markah. So, sini biasanya 5 markah soalan penyelesaian masalah. Okey, so kita dah habis tajuk matriks. Nanti minggu depan kita akan masuk tajuk yang baru. Untuk latihan penyelesaian masalah menggunakan matriks, cikgu akan maklumkan dalam grup. Sebarang pertanyaan boleh personal WhatsApp cikgu ataupun tanya dalam grup. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.